Hello, Assalamualaikum semua. Okey, kebiasaannya korang tengok dekat channel YouTube dekat Malaysia ni, korang mesti tengok di smartphone tu, skrin dia mesti bercampur LCD dengan AMOLED. So, kali ni dekat channel Apa Itu Tech, saya akan buat award smartphone yang gunakan skrin jenis AMOLED dengan OLED sahaja di bawah harga 1500 hingga 799. Jadi bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya hanya minta dua je. Tolong like dan tolong subscribe. Dan untuk tambahan, kalau korang ada family atau kawan-kawan yang sedang mencari smartphone, bolehlah share link video saya kepada diorang untuk memudahkan diorang dalam memilih smartphone. Jadi, tanpa melengahkan masa, langsung kita masuk ke dalam videonya. Jadi untuk smartphone yang menduduki tangga ke-8 ialah Oppo A73. Untuk kelebihan bahagian skrin, dia menggunakan panel jenis AMOLED bersaiz 6.44 inci Full HD Plus dengan touch sample rate setinggi 180Hz. So memang takkan ada isu ghost touch atau touch tak accurate. Lepas tu dia dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3 pada bahagian hadapan skrin smartphone. Tapi dia punya kelemahan saya tengok dekat sini, refresh rate dia hanya 60Hz. Dia tak ada 90Hz, 120Hz dan 144Hz. Tapi refresh rate ni sebenarnya option je, sebenarnya okey je. So overall okey bagi saya dia punya screen. Cuma refresh rate je lah. Okey, seterusnya Oppo A73 ni dia punya belakang diperbuat daripada leather. So bila kita pegang tu feel dia lebih grip, lebih sedap ah. Lepas tu dia punya berat hanya 163 gram, boleh dikira ringan kalau kita nak bandingkan berat dengan 7 smartphone yang akan kita bahas lepas ni. Lepas tu dia support 2 SIM, nano SIM dua-dua. Lepas tu dia ada Bluetooth 5.0 macam biasa. Lepas tu dia support Wi-Fi 2.4 dengan 5GHz. Dia ada OTG, dia pakai Type-C. Lepas tu yang paling penting dia still ada lubang audio jack. So overall bahagian ni saya puas hati. Ok, untuk bahagian kamera ni saya agak sedikit kecewa sebab untuk kamera belakang dia ada 4 kamera. Ok, tu ok. Tapi dia punya sensor untuk kamera belakang yang utama hanya 16 megapiksel. Dia tak ada 32 megapiksel, 48 lagi kan 108 megapiksel. Lepas tu dia punya video pun just ada 30 fps, tak ada 60 fps, tapi dia ada EIS yang tu okey. Okey, untuk kamera hadapan dia just ada 16 megapiksel, yang tu kira okey. Lepas tu dia just ada 30 fps. Boleh lah juga. Cuma bahagian belakang ni saya macam kurang sikit lah sebab dia megapiksel dia tak tinggi. Lepas tu dia tak ada 60 fps. Yang lain semua memang okey. Okey, seterusnya Oppo A73 ni dia ada dua color. Dia ada dynamic orange dengan navy blue. Dengan chip yang diguna ni dia pakai chip Snapdragon 662 yang katanya performanya lagi better daripada chip Snapdragon 665. Untuk RAM 6GB, untuk storage 128. Okey, untuk bahagian charger memang best sebab dia pakai 30W fast charging VOC. Dengan bateri 4015 mAh tu, Oppo claim dalam masa 53 minit handphone ni akan full. So bahagian ni memang okey. Cuma chip dia tu boleh layan lah. Tapi kalau nak main game berat-berat tak boleh lah. Macam PUBG tu tak boleh. Kalau setakat Mobile Legend, web browsing, tengok Netflix, layan YouTube memang okey, no problem. Jadi kalau korang berminat untuk membeli Oppo A73 ni, boleh dapatkannya dekat Shopee atau Lazada atau online store lain. Range harga dia dalam sekitar RM899 hingga RM799. So main selling point yang saya nampak untuk Oppo A73 ni ialah first dia punya panel AMOLED dia. Second dia punya 30W fast charger. Lepas tu dia ada in-display fingerprint. Itu yang saya nampak. Yang lain semua biasa-biasa je. Jadi inilah Oppo A73 saya letakkan di tangga ke-8. T-shirt, wanna be her. Gotta see the way she whips her hair. Girl, you make it easy like 1, 2, 3. She don't wanna no. She is on the go. See her rocking those ripped up jeans like the cover of a magazine. Oh, she. Jadi
untuk phone yang berada di tangga ketujuh, saya pilih Samsung Galaxy M31. Jadi apa yang best sangat dekat Samsung Galaxy M31 ni? Okay, first, dia punya screen. Dia pakai panel jenis Super AMOLED Full HD+. So memang cun color yang dihasilkan. Lepas tu yang lain biasa-biasa je lah. Dia ada 6GB RAM, 128GB storage. Dia boleh masuk SD card sehingga 512GB. Apa yang saya nampak kekurangan kat sini, dia punya refresh rate hanya 60Hz. Dia tak ada refresh rate yang tinggi. Tapi again, refresh rate yang tinggi tu hanyalah option bagi user. Kalau korang rasa okey, okey lah. Kalau korang rasa tak okey, jangan beli handphone ni. Okey, seterusnya untuk bahagian berat. Berat handphone ni 191 gram, boleh dikira ringan sebab dia tak lebih 200 gram. So memang okey. Untuk bahagian dia punya security, dia punya fingerprint sensor dia ada kat belakang. Lepas tu dia ada 2 SIM, yang lain semua sama. SIM 1, SIM 2, dua-dua guna nano SIM. Cuma saya tengok apa dia punya kelemahan ni. Dia bukan kelemahan, dia macam nampak buruk sikit lah. Sebab sekarang kan kita dah pakai yang fingerprint dekat side kan. Tapi handphone ni still ada dekat belakang. Tapi tu pulang pada user sendiri. Kalau okey lah, kalau tak okey macam tu je lah. Okey, seterusnya ialah dia punya kamera. Okey, apa yang saya suka dekat kamera ni, dia pakai megapiksel yang tinggi, iaitu 64 megapiksel. So memang tinggi. Untuk kamera hadapan pun memang tinggi, 32 megapiksel. Lepas tu dia punya sokongan video boleh sampai 4K, tapi 30 fps. Lepas tu lagi satu dia punya kelebihan, dia ada slow motion sehingga 240 fps. So dekat sini saya tengok kamera dia, saya puas hati, memang okey. Penempatan kamera dia pun cantik dekat tepi tu. Okey, untuk seterusnya dia ada fingerprint sensor macam kita borak tadi dekat bahagian belakang. Lepas tu dia ada face juga. Kalau kita malas nak guna fingerprint tu, kita boleh guna face. Okey, untuk bahagian bateri dia menggunakan 6000 mAh. Memang besar gila guys, memang terbaik guys. Tapi apa yang tak best ni, dia guna 15 watt je guys. Tapi sebenarnya okey je sebab 6000 mAh tu korang boleh dapat SOT melebihi 10 jam. Kiranya kalau seharian korang pakai tu pun, kalau korang just like user, korang just social media, maybe boleh dapat sehari lebih. So untuk charge dia tu, masalah tu sebenarnya okey je bagi saya. Sebab handphone tu dapat digunakan seharian. So balik rumah charge, so kira okey lah. Overall okey lah, walaupun watt bagi fast charging dia tu agak kecil. Okey, seterusnya kita akan borak tentang chip dia. Dia menggunakan Exynos 9611. Saya tahu ramai yang pandang rendah dengan Exynos ni, tapi untuk penggemar PUBG ada berita baik untuk korang. Sebab chip ni dah dioptimize oleh pihak Tencent dan dapat setting smooth extreme tau guys. Jadi buat yang siapa suka-suka main PUBG tu, bolehlah beli handphone ni. Dah lah dapat smooth extreme. Lepas tu screen AMOLED. Mana korang nak dapat handphone macam ni? Biasa dekat flagship je. So kalau untuk web browsing, untuk kegunaan lain, memang no problem untuk chip ni. Jadi kalau korang berminat untuk mendapatkan Samsung Galaxy M31 ni, korang boleh pergi ke online store macam Shopee dan Lazada. Range harga yang saya tengok sekitar 999 hingga 799 dan ada 3 jenis warna. Jadi main selling point yang saya nampak untuk Samsung Galaxy M31 ni ialah first, dia punya bateri. Bateri dia memang kedabak besar, 6000 mAh. Walaupun dia punya charge hanya 15 watt. Lepas tu yang kedua, dia pakai screen Super AMOLED walaupun dia tak ada in-display fingerprint. So inilah Samsung Galaxy M31. Saya letakkan dia di kedudukan yang ketujuh. Seterusnya untuk smartphone yang menduduki tangga ke-6 jatuh kepada Samsung Galaxy A51. Jadi apa yang best sangat dekat Samsung Galaxy A51 ni? Okey, korang boleh tengok dekat situ. First, dia pakai panel jenis Super AMOLED Full HD+. Walaupun dia hanya ada refresh rate 60Hz, tapi again, refresh rate ni hanyalah option user. Kalau bagi korang okey, okey. Kalau bagi korang tak okey, tak okey.
Okay, seterusnya untuk rekaan, Samsung Galaxy F51 ni dia pakai rekaan jenis prism. Dia macam ada segitiga dekat belakang body smartphone tu. Lepas tu dia ada 3 jenis warna, iaitu color black, white dengan blue. Lepas tu dia punya berat 172 gram, boleh dikira ringan. So smartphone ni dekat bahagian ni saya suka, memang okey. Jadi untuk Samsung Galaxy F51 ni dia ada 2 jenis variant, iaitu 8 dengan 128GB storage. Lepas tu dia ada 8 dengan 256GB storage. Dan kalau korang rasa tak cukup, korang boleh tambah external memory support, iaitu micro SD card sehingga 512GB. Jadi untuk bahagian kedua-dua variant ni saya memang puas hati. Lagi-lagi dia pakai 256, memang besar, memang superb. Memang jarang kita nak nampak handphone mid-range pakai 256GB storage. So saya puas hati. Okey, macam biasa Samsung Galaxy F51 ni dia dual SIM, dia dua-dua nano SIM. Korang boleh guna SIM 1, SIM 2 dengan micro SD card sekaligus serentak. Lepas tu dia still ada audio jack. Lepas tu dia pakai type C. Dia support Wi-Fi jenis 2.4GHz dengan 5GHz. Dia ada Wi-Fi direct. Lepas tu dia support Bluetooth 5.0. Jadi bahagian ni semua saya tengok okey, puas hati. Okey, seterusnya untuk bahagian biometrik, iaitu bahagian keselamatan. Samsung Galaxy F51 ni dia ada 2 option. Macam biasa, dia ada in-display fingerprint. Ya, kali ini dia ada in-display. Lepas tu dia ada face unlock. So korang boleh pilih mana-mana yang korang suka nak guna. So okey bahagian ni. Okey, seterusnya bahagian kamera. Dia ada 4 modul kamera bahagian belakang dan penempatannya bahagian tepi. Saya memang puas hati, memang cantik. Lepas tu dia pakai sensor 48MP, even bukan 64, boleh kira besar lah juga 48MP tu. Lepas tu untuk kamera hadapan dia pakai 32MP sahaja, boleh kira besar juga. Lepas tu yang bestnya handphone ni boleh rakam sehingga 4K 30fps. Lepas tu kelebihan lain dia ada slow motion 240fps. So bahagian ni saya puas hati. Jadi seterusnya kita akan pergi bahagian bateri. Bahagian bateri ni agak mengecewakan. Okey, first sebab dia pakai 4000 mAh sahaja. Bateri kecil, tapi dia punya fast charging 15W. Boleh dikira okey lah kalau kita nak pairkan dengan 4000 mAh tu. Walaupun fast charging tu 15W agak dikira kecil, sebab sekarang kita minimum pun 18W. Tapi apa-apa bergantung pada user. So dia punya chip dia pakai Exynos 9611. Berita baik untuk penggemar PUBG. Chip ni support Smooth Extreme. Jadi untuk kerja-kerja lain macam web browsing, layan Netflix, layan YouTube, main Mobile Legend, korang boleh jalankan tanpa ada gangguan. Memang bahagian sini saya puas hati dengan chip, tapi bahagian bateri saya kurang sikit. Jadi kalau korang berminat untuk menambahkan Samsung Galaxy F51 ni, korang boleh pergi ke online store, sama ada Shopee atau Lazada. Range harga dia dalam sekitar 1399 untuk 256GB storage. Tapi korang boleh dapat dalam 1299 macam tu juga. Dan untuk 128GB storage boleh dapat sekitar harga 1199 sehingga 1095. Jadi apa yang saya nampak main selling point dekat Samsung Galaxy F51 ni, first dia pakai screen Super AMOLED. Lepas tu dia ada in-display fingerprint. Lepas tu dia ada jenis storage 256GB. Jadi yang lain just biasa-biasa je. Jadi inilah Samsung Galaxy A51. Saya tempatkan dia di tangga ke-6. Jadi untuk smartphone yang menduduki tangga kelima, kita ada Oppo Reno 4 yang biasa, bukan yang Pro. Jadi apa yang saya suka dekat Oppo Reno 4 ni, first dia punya kamera bump dia memang kecil kalau kita nak bandingkan dengan smartphone mid-range hari ni. Memang yang lain semua memang tebal-tebal. Lepas tu dia punya berat pun ringan, 165 gram, so memang tangan tak lenguh. Lepas tu dia pakai jenis OLED, tapi dia 60Hz je, but dia Full HD+.
Again 60Hz ni sebenarnya ada user okey, ada user tak okey. So terpulang pada korang. Pada saya semua dekat sini memang okey. Okey, sekarang pada bahagian kamera. Okey, bahagian kamera ni memang specialist Oppo. Okey, untuk bahagian kamera belakang dia ada 4 sensor kamera. Dan sensor utama dia pakai 48 megapiksel, boleh kira okey. Lepas tu kamera selfie dia pakai 32 megapiksel, dikira besar lah juga. Lepas tu untuk bahagian kamera belakang dia boleh rekod sehingga 4K tapi 30 fps saja. Kalau korang nak 60 fps boleh go pada kualiti yang lebih rendah. Lepas tu dia ada digital video zoom, so korang boleh zoom. Lepas tu macam biasa ada slow mo. Untuk kamera hadapan dia hanya support 30 fps sahaja, macam handphone-handphone lain. So di part ni saya puas hati lah semuanya. So seterusnya yang best tentang handphone ni, dia support quick charge 30W VOOC dengan bateri sebanyak 4015 mAh. Dalam bawah sejam handphone ni akan full. Lepas tu untuk sistem keselamatan dia ada tu face unlock. Lepas tu dia ada in-display fingerprint. Jadi dengan adanya in-display fingerprint, nampaklah handphone ni nampak handphone macam mahal tu. Jadi untuk bahagian ni saya rasa okey. Walaupun bateri dia tu agak kecil lah. Saya macam tak puas hati juga dengan baterinya, tapi kira okey lah juga. Okay, seterusnya kita pergi pada bahagian connectivity. Okey, handphone Oppo Reno 4 biasa ni dia support 2.4 GHz Wi-Fi dengan 5.1 GHz Wi-Fi. Ada 5.4, 5.8 pun ada. Kiranya 5 biasa pun dia support dah. Lepas tu dia support Bluetooth 5.1. Berbeza dengan smartphone sebelum ni hanya 5.0. Lepas tu dia still ada audio jack, tapi handphone ni tak ada NFC. Untuk siapa yang nak guna NFC, handphone ni tak ada. Untuk chip, dia menggunakan chip kelas mid-range Snapdragon 720G. Untuk PUBG hanya dapat setting smooth ultra sahaja, tak boleh go kepada extreme. Jadi untuk social media, untuk YouTube, untuk Netflix, untuk Mobile Legends dan game ringan yang lain, handphone ni boleh handle dengan baiknya. So untuk bahagian ni saya puas hati. Jadi kalau korang berminat untuk mendapatkan Oppo Reno 4 ni, korang boleh pergi ke online store seperti Shopee dan Lazada. Harganya bermula saya tengok pada harga 1499 hingga 1399 ikut pada sale. So main selling yang saya tengok dekat Oppo Reno 4 ni, first dia pakai screen OLED dan dia ada in-display fingerprint. Yang kedua dia ada 30W VOOC flash charge. So itu je lah saya tengok dia punya kelebihan. Dengan dia punya kamera pun boleh dikatakan agak mantap. So inilah Oppo Reno 4. Saya letakkannya di tangga kelima. Let it go, that's what they tell me. Up the tempo, that's my chemistry. Keep it shining, keep your head high, and put your hands up and reach to the sky. I know what you want, and I know what you need. Anything at all, let's believe. Kesimpulannya, kita dah ada 4 buah smartphone dalam award ni. Di tangga ke-8 kita ada Oppo A73. Di tangga ke-7 kita ada Samsung Galaxy M31. Di tangga ke-6 kita ada Samsung Galaxy A51. Di tangga ke-5 kita ada Oppo Reno 4. Walaupun spesifikasi smartphone ni dia plus minus, ada yang bateri besar, cas lambat, ada yang bateri kecil, cas laju, ada yang pakai Snapdragon, ada yang pakai Exynos, tapi saya hanya menyusun smartphone ini mengikut saya punya saya prefer yang mana. Jadi bagi korang yang baru terjumpa channel ni, saya hanya minta 2 je. Tolong like dan tolong subscribe. Dan untuk tambahan, kalau korang ada family atau kawan-kawan yang sedang mencari smartphone, bolehlah share link video saya kepada diorang untuk memudahkan diorang dalam memilih smartphone. Dan juga kepada penggemar berita gadget, bolehlah support channel saya ni agar terus berkembang pada masa hadapan. Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ini, majulah industri smartphone negara demi kegunaan rakyat Malaysia. Assalamualaikum, jumpa lagi. Jadi bagi sesiapa yang nak tahu apa lagi 4 smartphone, siapakah top 4 dan siapakah yang akan jadi juara dalam award ni,
korang boleh stay tune. Dalam channel saya ni, saya akan upload video tu dan saya akan tinggalkan link dekat atas video ni. Stay tune ya.